Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah keterampilan berbahasa BMMB 1134 iaitu Puan Ros Anita Kartini binti Muhammad. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Amir bin Anwar, Saya Nurin Fatihah binti Ismail. Dan saya Wafa binti Roszabi. pada hari ini kami akan membentangkan aspek keterampilan berbahasa, simulasi pengucapan awam dan teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Yang pertama, aspek keterampilan berbahasa. Terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa iaitu kemahiran membaca, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur dan menulis. Yang pertama, kemahiran membaca. Apakah itu kemahiran membaca? Kemahiran membaca ialah merupakan salah satu daripada 4 kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Yang kedua, konsep membaca. Pumphrey 1977 berpendapat membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca, tetapi membaca adalah lebih jauh daripada itu. Seterusnya, terdapat 2 jenis membaca. Yang pertama, bacaan mekanis iaitu bacaan bersuara. Membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Yang kedua, bacaan bersuara ialah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Jenis pembaca yang dua ialah bacaan mentalis atau bacaan senyap. Membaca senyap atau membaca dalam hati, silent reading ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual memory dan pengaktifan mata dan ingatan. Yang kedua, tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Dibandingkan dengan membaca nyaring, iaitu bacaan mekanis bersuara, membaca dalam hati atau membaca senyap adalah lebih mudah dan dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Ini bermaksud bahan-bahan bacaan ini dapat dibaca di mana-mana sahaja tanpa perlu bersuara dan mengganggu orang lain. Bacaan mentalis ini dapat dibahagikan kepada dua iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Apakah itu bacaan intensif? Bacaan intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara terperinci terhadap sesuatu bahan bacaan. Pada asasnya, ia bertujuan memperkembangkan lagi kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan ekstensif pula ialah kegiatan membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan atau fungsi utama membaca ekstensif ini ialah pembaca dapat menangkap isi-isi penting dalam teks bacaan dengan cepat dan ia merupakan satu aktiviti membaca yang berkesan dan efektif. Akhir sekali, tujuan membaca. Yang pertama, membaca ialah sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman setelah keluar daripada sekolah. Apabila kita sudah tidak sekolah lagi, bahan bacaan ini ialah makanan minda ataupun menjadi sumber utama kepada kita untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, dapat merapatkan lagi diri dengan masyarakat dan memudahkan mereka untuk mengikuti perkembangan alam dan manusia. Yang ketiga, meluaskan fahaman serta membetulkan idea-idea yang salah. Menjadikan bahan bacaan ini juga menjadikan bahan-bahan perbandingan dengan orang lain. Akhir sekali, mendapat bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup iaitu dengan meneladani perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Apabila kita baca, kita dapat iktibar daripada bahan bacaan itu dan boleh dijadikan pedoman hidup. Seterusnya akan dibentangkan oleh saudari Wafa. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan pula mengenai kemahiran bertutur.
Bertutur ini bermaksud merupakan satu kegiatan untuk melafazkan bunyi yang dilahirkan daripada alat artikulator manusia. Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid-murid untuk menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Ia juga merupakan kemahiran yang paling asas yang penting dalam kemahiran berbahasa. Okey, seterusnya. Okey, kemahiran bertutur ia satu kemahiran semula jadi pada peringkat penglahiran dan kemahiran yang mesti ditiru dan juga diajuk. Kemahiran ini mempengaruhi dari ciri fizikal seperti melafazkan bunyi bahasa daripada alat-alat artikulasi untuk berkomunikasi antara manusia. Ia juga mempengaruhi dari segi mental seperti kemahiran memahami serta menginterpretasi dan emosi iaitu gemuruh, ketakutan, tidak yakin dan juga sebagainya. Okey. Okay. Terdapat beberapa aspek pertuturan. Saya ambil 3 daripadanya iaitu salah satunya ialah jeda. Jeda juga disebut sebagai persendian. Ia digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat. Contohnya perkataan ayat selamat pagi semua. Terdapat jeda dalam. Seterusnya, tata bahasa. Tata bahasa merupakan satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. Tata bahasa boleh terdiri daripada aspek fonologi, morfologi dan sintaksis. Yang ketiga yang saya ambil ialah intonasi. Intonasi merupakan satu keadaan bunyi yang menaik atau menurun sebab tu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat ni dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza yang dituturkan. Seterusnya, jenis-jenis bertutur. Terdapat beberapa jenis bertutur seperti berceramah, berpidato, berbual, menubuh-bual dan juga bercerita. Saya menerangkan 3 daripada jenis-jenis bertutur ini. Yang pertama ialah berceramah. Ceramah ini ialah satu ucapan yang disampaikan oleh seseorang yang dijemput yang dianggap berpengalaman dan mahir dalam bidang tertentu. Dalam situasi yang formal, penceramah ini untuk membentangkan pendapat dan mewujudkan komunikasi duhala. Berpidato pula mempunyai tujuan yang jelas dan isinya mengenai kebenaran. Cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar serta penyampaian yang jelas serta menarik. Apabila berpidato, kita perlulah memakai intonasi, artikulasi dan volume yang jelas. Dan yang terakhir sekali ialah berbual. Berbual merupakan satu proses untuk berkomunikasi dengan seseorang atau lebih tentang satu perkara. Ia perlulah mempunyai satu topik ataupun tujuan dan juga perlulah memberi maklum balas dengan pantas. Okey, seterusnya. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran bertutur. Terdapat 6 iaitu umur, alam sekeliling, fizikal, jantina, kesihatan dan kecergasan. Contoh saya ambil kat sini fizikal. Contohnya kalau seseorang itu mulutnya sumbing ataupun terdapat kecacatan di bahagian mulutnya, dia akan sukar untuk melontarkan kata-kata yang jelas dan betul. Contohnya kalau bermulut sumbing mungkin dia akan mengalami kepelatan untuk menyebut perkataan tertentu. Okey? Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Itu Nuri. Baiklah, terima kasih Saudari Wafa atas penerangan yang sangat bermakna itu tadi. Kita teruskan dengan kemahiran mendengar pula. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan pelajar mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti cerita, arahan, perbualan, soal jawab, laporan berita dan perbincangan. Kemahiran mendengar juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan berlaku pada peringkat penerimaan murid-murid sebelum mereka menguasai kemahiran bertutur. Kemahiran mendengar ni perlu dipelajari secara intensif seperti secara bersungguh-sungguh dan memerlukan latihan yang banyak kerana penggunaannya yang sangat meluas. Kemahiran ini juga terbagi kepada dua iaitu listening dan hearing. Listening memerlukan usaha-usaha aktif dari fikiran kita dan memberi perhatian penuh atas apa yang didengar melalui telinga. Bermakna kita memberi perhatian penuh dan faham apa yang didengari.
Manakala hearing pula bermaksud bukannya didengari oleh telinga dan tidak diperhalusi oleh fikiran, bersifat angin lalu dan tidak berkesan. Atau dalam kata lain, kita dengar bunyi itu tapi fikiran kita tidak fokus terhadap apa yang didengari, ibarat angin lalu dan tidak memberi apa-apa kesan kepada pendengar, iaitu kita sendiri. Seterusnya, kita lihat pula proses mendengar. Proses mendengar ni terbahagi kepada 4, iaitu mendengar deretan bunyi bahasa, di mana seseorang itu mendengar bunyi dari unsur-unsur yang sengaja dihasilkan dengan maksud yang tertentu. Yang kedua, memahami bunyi-bunyi tersebut. Apabila deretan bunyi didengarkan dan diikuti dengan tingkah laku tertentu dari penutur, maka pendengar akan menghubungkaitkan tingkah laku tersebut dengan deretan bunyi yang didengari. Yang ketiga, menilai bunyi-bunyi tersebut. Proses yang ketiga ini bermaksud pendengar dapat memahami persamaan erti dan kelainan makna antara satu deretan bunyi dengan deretan bunyi yang lain. Dan proses yang akhir sekali merupakan bertindak terhadap bunyi, di mana merupakan waktu pendengar membuat rumusan dan keputusan. Seterusnya, tujuan mendengar pula adalah untuk memperoleh idea, mencari isi-isi penting seperti ingin mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu perkara. Yang ketiga, melakukan arahan atau tindak balas. Sebagai contoh, seorang murid disuruh oleh seorang guru untuk melakukan sesuatu perkara, jadi murid tersebut perlu mendengar arahan guru itu dengan teliti. Yang seterusnya, mendengar untuk membentuk hubungan, mendengar untuk menghiburkan hati seperti mendengar lagu ataupun mendengar jenaka. Dan yang akhir sekali, mendengar untuk membentuk pemikiran yang kritis. Seterusnya, bentuk kemahiran mendengar. Terdapat banyak bentuk kemahiran mendengar, tetapi pada hari ini saya akan menjelaskan 4 sahaja, iaitu mendengar secara bertelau-telau. Mendengar secara bertelau-telau ini biasanya berlaku dalam kalangan pelajar bahasa kedua atau mereka yang mempelajari bahasa asing. Kebiasaannya, pelajar yang masih lemah dalam bahasa asing yang dipelajari itu akan mendengar secara bertelau-telau. Yang kedua, mendengar tanpa tidak balas. Ini bermakna pelajar-pelajar mendengar tetapi tidak membuat sebarang tindakan selepas itu, seperti memberi apa-apa reaksi sama ada marah, gembira ataupun sedih. Perkara ini biasanya berlaku disebabkan seseorang itu tidak peka terhadap apa yang didengari. Selain itu, mendengar secara kritikal. Biasanya berlaku setelah seseorang itu dapat menguasai kemahiran berbahasa dengan baik. Pada peringkat ini, kemahiran mendengar telah mencapai tahap yang tinggi dan pelajar sudah dapat membezakan sama ada apa yang didengari itu betul ataupun tidak. Dan akhir sekali, mendengar secara berhati-hati, di mana seseorang itu mendengar dengan teliti dan secara bersungguh-sungguh. Dan dia harus menumpukan pendengarannya terhadap kata demi kata, rangkai kata demi rangkai kata, dan ayat demi ayat dalam sesuatu pengucapan itu. Selanjutnya, kemahiran juga terbahagi kepada beberapa faktor seperti faktor fizikal di mana perbezaan ketajaman pendengaran walaupun tidak cacat. Contohnya, walaupun pelajar tidak cacat pendengaran tetapi kemahiran mendengar mereka berbeza-beza kerana ada yang pendengarannya tajam dan ada yang tidak. Faktor yang kedua merupakan jantina. Ketika berusia 7 hingga 9 tahun, kanak-kanak lelaki memiliki ketajaman pendengaran yang rendah berbanding kanak-kanak perempuan. Seterusnya, status ekonomi yang bermaksud latar belakang keluarga seperti kemudahan rumah, pengaruh ahli keluarga serta interaksi antara ahli keluarga boleh mempengaruhi kemahiran mendengar kanak-kanak. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar. Faktor yang keempat ialah bunyi di mana persekitaran yang bising akan mempengaruhi keamatan kemahiran mendengar seseorang itu. Dan yang terakhir ialah faktor mental. Kemahiran mendengar ini berkait rapat dengan daya pemikiran seseorang kerana sesuatu yang didengar melalui deri telinga akan melalui proses mental untuk bertindak balas. Seterusnya, terdapat juga jenis kemahiran mendengar yang dibahagikan kepada 2, iaitu mendengar secara pasif maupun mendengar secara aktif. Mendengar secara pasif ni merupakan kemahiran mendengar pada peringkat yang paling rendah dan merujuk kepada kemahiran mendengar tanpa tindak balas, iaitu pendengar hanya mendengar tanpa memberi respons yang menunjukkan sama ada dia faham perkara yang diperkatakan ataupun tidak. Pendengar juga tidak berupaya menyerap keseluruhan ujaran yang didengarinya serta kerap kehilangan fakta penting dan memberikan tanggapan yang tidak menepati maksud penutur. Akibatnya, pendengar akan sukar untuk mengingati dan menyatakan semula perkara yang didengar itu. Manakala mendengar secara aktif pula merupakan mendengar yang melibatkan kedua-dua belah pihak, iaitu penutur dan pendengar. Semasa aktiviti mendengar aktif, seseorang itu boleh mencela dengan mengemukakan soalan tambahan bagi mencari penjelasan
penggelangan ataupun mengucapkan semula. Jadi pelajar tidaklah merasa tidak dilibatkan semasa perbualan di dalam kelas. Mereka juga berpeluang untuk mempraktikkan mendengar secara interaktif melalui perbualan dalam kelas, biasa yang dapat membantu penguasaan kemahiran itu. Pelajar juga akan menjadi pendengar yang aktif apabila mereka membuat satu rumusan mengenai hujah yang dikemukakan oleh penutur atau menilainya dan menanya soalan bagi mendapat penjelasan tentang apa yang diutarakan oleh penutur. Dengan itu, tumpuan perhatian kepada minat, kebimbangan atau kerisauan, bunyi bising, gangguan dan rupa serta perawakan penceramah menjadi halangan kepada pendengaran yang berkesan atau aktif. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Amir untuk menerangkan tentang kemahiran menulis. Akhir sekali ialah kemahiran menulis. Definisi kemahiran menulis. Definisi menulis menurut Kamus Dewan edisi keempat, muka surat 1729 ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam, kapur, pensel dan lain-lain. Konsep menulis pula secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu, idea atau maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan, alam dan kehidupan secara lebih menyeluruh. Fungsi-fungsi kemahiran menulis. Menurut tokoh Ayn Rand telah mengemukakan 3 fungsi kemahiran menulis melalui bukunya yang bertajuk Technique in Teaching Writing, iaitu pertama, merangsang dan memahirkan tata bahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan. Yang kedua, memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa. Yang ketiga, memperluaskan pengetahuan, melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis, mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Seterusnya kami akan selitkan video simulasi pengucapan awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurin Fatihah melaporkan berita ANW News pada hari ini. Sebanyak 38 kes buli berlaku di sekolah-sekolah di negara ini dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini bermula Januari lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, daripada jumlah itu, 8 kes dilaporkan di Pahang, manakala 7 kes di Terengganu. Menurut beliau, bagi Melaka, Kelantan dan Negeri Sembilan pula masing-masing merekodkan 4 kes. Selebihnya adalah 3 di Selangor, 2 di Johor, Kedah, Kuala Lumpur dan Perlis, katanya kepada ANW News pada Isnin lalu. Abdul Jalil menasihatkan ibu bapa untuk mengambil berat akan kes buli selain pemantauan oleh pihak sekolah dalam menentukan disiplin pelajar agar sentiasa terpelihara. Tegasnya, Polis Diraja Malaysia PDRM akan meningkatkan lagi penglibatan pegawai perhubungan sekolah untuk memastikan tiada elemen kongsi gelap yang cuba masuk ke sekolah dalam merekrut ahli baharu dalam kalangan pelajar. Akhir sekali, PDRM mengalukan apa jua maklumat yang boleh dikongsi bersama bagi memastikan sekolah tempat selamat bagi pelajar menuntut ilmu ujarnya lagi. Pada 18 Mei lalu, ANW News melaporkan kehadiran PPS daripada kalangan pegawai dan anggota PDRM di 10,218 buah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia berperanan untuk mencegah kes jenayah termasuk kes buli melibatkan pelajar. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Aidi Ismail pula berkata, kejadian buli ini di sekolah seringkali didengari dan masih menjadi keutamaan dalam usaha pencegahan bagi pihaknya. Kata Aidi, kejadian buli mewujudkan gejala samsing atau gangsterisme yang mana kejadian itu berlaku dengan adanya laporan polis dan juga mangsa yang mengalami kecederaan. Berita sebelum ini melaporkan polis menerima 3 laporan berkait kejadian pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah agama berasrama penuh dinilai dan dipercayai dicederakan pelajar senior. Susulan itu, Kementerian Pendidikan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak pentadbiran atau pengurusan mana-mana sekolah yang cuba menyorokkan kejadian buli jika berlaku di institusi pendidikan itu bagi menjaga imej sekolah mereka. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razli Majidin berkata, pihak sekolah sebaliknya diminta lebih telus melaporkan maklumat atau kejadian berkaitan buli bagi membantu menyelesaikan masalah kerana ia melibatkan keselamatan pelajar. Kita teruskan dengan temu bual 2 orang responden yang berada di sekolah. Encik. Ya, saya. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh? Apakah nama encik dan juga jawatan encik di sekolah ni? Nama saya Muhammad Amir bin Anwar. Saya merupakan seorang guru bahasa Melayu di sekolah ini. Saya ingin bertanyakan soalan tentang kes buli.
Apakah yang Encik faham tentang buli? Pada pendapat saya, buli ni ialah tingkah laku seseorang individu atau sekumpulan pelajar yang mengganggu mangsa buli sama ada secara psikologi atau mental dalam jangka masa yang panjang. Untuk lebih mudah faham lagi, sebagai contohnya, ada individu atau kumpulan pelajar yang merasakan mereka lebih kuat atau dominan, meminta wang daripada mangsa buli yang pelajar itu agak pasif atau lemah. Sekiranya pelajar itu tidak memberikan wang kepada mereka, kumpulan pelajar yang merasakan diri mereka kuat tadi akan mengugut untuk memukul atau memalukan pelajar tersebut hingga merasa terbeban. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah punca yang menyebabkan gejala buli semakin meningkat di sekolah? Saya rasa faktor utama yang terbesar ialah remaja pada masa kini tiada didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada zaman kini merasakan didikan agama itu sudah ketinggalan zaman dan sukar untuk dibuktikan pada masa kini. Lebih-lebih lagi, ada pula sikap ibu bapa yang merasakan pendidikan agama ni tidak sepenting pendidikan akademik kerana mereka merasakan pendidikan akademik sahaja yang dapat menjamin masa depan anak-anak mereka. Jadinya anak-anak mereka kurang didikan agama dan tidak mempunyai akhlak yang terpuji yang menyebabkan mereka mula bertindak ganas dan membuli rakan-rakan mereka yang lain. Faktor kedua pula ialah pengaruh rakan sebaya. Pada masa kini, murid-murid lebih mempercayai kata-kata rakan mereka berbanding ibu bapa atau guru. Ia merupakan macam satu trend budak-budak pada masa kini. Apabila mereka tidak mengikuti kata-kata rakan mereka, mereka akan disisihkan atau dipulau. Jadi mereka lebih memilih untuk mengikuti rakan-rakan mereka yang bersifat negatif. Jadi untuk soalan yang terakhir, bolehkah Encik berikan langkah untuk mengatasi gejala buli ini? Saya rasa langkah yang terbaik ialah pelajar sendiri mestilah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membendung gejala buli ini. Contohnya, para pelajar yang menyaksikan kejadian buli ataupun mangsa buli sendiri haruslah memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak atasan ataupun pihak sekolah. Apabila pihak sekolah sudah mendapat laporan ini, ia mestilah bersungguh-sungguh untuk mengatasi kes ini. Pihak sekolah tidak bolehlah sewenang-wenangnya menutup kes itu dengan mudah. Pihak sekolah juga mestilah berjumpa dengan pelajar yang disyaki membuli mangsa tadi dan berjumpa dengan ibu bapa mereka agar kes ini boleh diselesaikan. Apabila kes ini dibicarakan, mangsa pembuli tadi mestilah dikenakan hukuman yang setimpal agar ia tidak mengulangi perbuatan buli itu lagi dan menjadi iktibar kepada rakan-rakan yang lain. Peraturan sekolah juga mestilah diketatkan agar gejala buli ini tidak lagi berleluasa dan dapat mendisiplinkan murid-murid. Yang kedua, ibu bapa mestilah memberi didikan moral dan agama kerana kerana remaja ini ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkan masa depan mereka sama ada cerah ataupun gelap. Itu saja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Cik sebab sudi luangkan masa bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya mengambil masa Puan sebentar? Boleh. Sebelum tu, apa nama Puan dan juga jawatan Puan di sekolah ni? Nama saya Wafa binti Yegah Zalidi dan saya seorang guru bahasa Melayu di sekolah ini. Oh begitu. Jadi saya ingin bertanyakan beberapa soalan tentang kes buli. Bagi Puan, apa pendapat Puan tentang kesan membuli? Kesan membuli ya? Pada pendapat saya, buli ini merupakan satu tindakan yang tidak bermoral dan merugikan selain banyak memberikan kesan negatif kepada orang yang menjadi mangsa buli. Antara kesan yang terhadap mangsa buli ialah mangsa akan sering dikelilingi dengan rasa takut dan cemas apabila berada di luar kerana mereka risau akan menjadi sasaran pembuli apabila mereka berada di luar. Hal ini akan menyebabkan mangsa buli mengalami trauma dan mendapat gangguan emosi seperti kemurungan, keresahan dan kerisauan.
apabila mereka sudah berada di situasi yang tidak terkawal, kemungkinan untuk mereka berfikiran untuk membunuh diri itu agak tinggilah. Contohnya seperti Vijay Singh yang menetap di Manchester, England, yang berumur 13 tahun. Dia telah membunuh diri di rumahnya akibat stres. Dia dilihat dalam diarinya, isi diarinya, dia meluahkan isi hatinya di mana dia menceritakan bahawa penderitaannya apabila dibuli. Ini boleh menjadi buktilah bahawa tekanan membuli ini dapat menyebabkan seseorang itu bertekad untuk membunuh diri. Dan itu juga, mangsa buli ini akan mengalami kesukaran ketika belajar di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana mangsa buli ini sukar untuk melumpuhkan perhatian sebab dalam fikiran mereka sering memikirkan mengenai perkara yang bakal dilakukan pembuli ke atas mereka di luar waktu pembelajaran. Apatah lagi, para pembuli ini akan memukul mangsa-mangsa buli mereka agar tidak memberitahu perkara ini kepada guru-guru ataupun ibu bapa dengan kekerasan supaya perbuatan mereka ini tidak terbuka. Akibatnya mangsa buli akan seringlah ponting sekolah sebab tak nak berjumpa dengan para pembulian, dan ini akan menyebabkan mereka punya keputusan peperiksaan menurun. Oh begitu. Jadi tadi Puan menjawab soalan berkaitan kesan buli kepada mangsa. Jadi adakah buli memberi kesan kepada pembuli juga? Oh ya, betul. Mereka juga akan mendapat kesan apabila mereka membuli. Antaranya mereka akan dikenakan hukuman apabila perbuatan mereka diketahui. Jika mangsa bulinya mengalami kecederaan ataupun mendapat gangguan emosional akibat dibuli, mereka boleh dikenakan tindakan seperti penjara ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Apabila mangsa buli sudah mendapat rekod jenayah, mereka akan sukar untuk mencari pekerjaan di masa hadapan. Hal ini dikatakan demikian kerana para majikan akan berhati-hatilah untuk mengerjakan orang yang mempunyai rekod jenayah. Jadi ini akan menutup punca rezeki mereka dan menyukarkan mereka untuk mencari makan. Ada sekali akan banyak penganggur lah yang sebabkan rekod jenayah mereka ada. Baiklah Puan, ini untuk soalan terakhir. Boleh Puan memberi langkah untuk mengatasi gejala buli ini? Dalam konteks ini, semua pihak mempunyai peranan masing-masing lah untuk mengatasi gejala yang tak sihat ini. Antaranya pihak ibu bapa. Pihak ibu bapa ini perlulah memantau anak-anak mereka daripada menjadi mangsa buli ataupun menjadi pembuli. Ibu bapa bertanggungjawab memberikan kasih sayang yang secukupnya dan sepenuhnya kepada anak-anak agar mereka ini tidak merasa kosong dalam hati mereka. Jadi ini dapat mengelakkan kanak-kanak membuli kanak-kanak yang lain dapat kasih sayang yang secukupnya dari ibu mereka kerana kekosongan tadi. Saya itu juga ibu bapa merupakan satu model dan juga teladan untuk anak-anak. Jadi sebagai seorang ibu kita perlulah menunjukkan contoh yang baik. Seperti sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik di depan anak-anak, tidak bergaduh di depan anak-anak supaya mereka dapat mencontohi kita, berikan diri kita sebagai teladan kepada anak-anak ini agar apabila mereka berada di sekolah, mereka tidak akanlah melakukan perbuatan yang tidak memudarai seperti membuli. Jadi bapa juga mereka peranan yang agak penting dalam konteks inilah. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa. Sekian berita daripada kami, ANW News. Okey, baiklah. Berdasarkan simulasi yang ditunjukkan sebentar tadi, sekarang kami akan menerangkan pula mengenai teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Okey. Baiklah. Yang pertama ialah kredibiliti penyampai. Okey. Untuk kredibiliti penyampai, kita perlu mempunyai pengetahuan tentang kandungan ucapan. Seperti yang ditunjukkan dalam video sebentar tadi, semasa wartawan melontarkan soalan ketika sesi temu bual dijalankan, responden dapat menjawab soalan-soalan tersebut dengan jelas dan terperinci. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai kredibiliti responden yang mempunyai pengetahuan luas mengenai topik yang ditanya. Responden juga menggunakan kemahiran bertutur untuk menjawab soalan-soalan yang dikeluarkan oleh wartawan tersebut.
Seterusnya, adalah mempunyai pengetahuan objektif ucapan. Responden memahami soalan yang ditanya oleh wartawan sebentar tadi. Oleh itu, responden dapat menjawab soalan tersebut dengan tepat. Responden juga menggunakan kemahiran bertutur dengan sebaiknya untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh wartawan sebentar tadi. Seterusnya, saya serahkan. Teknik yang seterusnya ialah kewibawaan penyampai. Yang pertama, personaliti dan perwatakan menarik. Poin yang pertama di sini ialah kelakuan tangan atau gesture. Semasa proses temu ramah, wartawan akan mengajukan beberapa soalan dan responden perlu mendengar soalan tersebut dengan baik. Sewaktu mendengar soalan, responden perlulah menjaga penggunaan jari jemari, pergerakan badan dan gelengan kepala. Bagi contoh, semasa wartawan bertanyakan soalan, responden perlulah fokus dan tidak menggaru-garu kepala, bergerak badan yang tidak diperlukan atau menggerakkan kepala ke kiri dan kanan. Situasi ini dapat dihubungkaitkan dengan kemahiran mendengar, iaitu responden akan mendengar dengan berhati-hati serta mendengar secara kritikal. Responden perlu mendengar dengan baik soalan yang diberi serta menganalisis dan memikirkan jawapan yang baik untuk diberikan. Yang kedua, kelakuan badan yang semenjadi. Semasa proses temu bual, responden perlulah berdiri tegak dengan gaya yang bebas supaya tidak kelihatan kekok. Memek muka pula perlulah sesuai semasa bercakap. Mestilah selaras dengan perasaan dan ucapan. Akhir sekali, pandangan mata mestilah tertumpu pada lensa kamera atau wartawan supaya kelihatan profesional. Seterusnya. Baiklah, seterusnya, bagi teknik penyampaian pula, yang pertama merupakan bahasa badan. Seorang pengucap, penyampai maupun penutur perlu menggerakkan anggota badan selaras dengan sebutan lisan seperti yang ditunjukkan dalam video simulasi kami tadi. Tujuannya adalah untuk menyokong bahasa lisan supaya lebih dipahami dan lebih berkesan kepada audiens. Seluruh tubuh badan akan terlibat dalam aktiviti ini termasuk mata, kepala, mimik muka, tangan, bahu, jari dan juga cara kita berdiri. Penyampai perlu menggunakan mata mereka untuk berkomunikasi dengan seseorang. Walaupun hanya untuk beberapa saat, ia boleh memberikan audiens dan penonton perasaan bahawa mereka sedang meletakkan sepenuh hati untuk berkongsi dan penonton akan lebih menghargainya. Selain itu, senyuman juga adalah senjata ampuh untuk menarik perhatian pendengar. Tidak lupa juga bahawa penyampai boleh mencipta emosi sewaktu bercakap seperti membuat mimik muka yang sesuai dengan ucapan dan akan menjadikannya lebih meriah dan penonton berasa lebih empati. Memberi perhatian kepada fonetik dan irama semasa menyampaikan maklumat akan menjadikan pengucapan awam itu lebih menarik. Walau bagaimanapun, perkara ini harus digunakan pada masa yang betul bagi mengelakkan situasi melambai tangan dan kaki terlalu banyak sehingga menyebabkan ketidakselesaan kepada penonton. Yang seterusnya merupakan pakaian. Penyampai perlulah memakai pakaian yang kemas dan juga ringkas supaya sedap mata memandang dan dapat menarik perhatian audiens untuk mendengar apa yang hendak disampaikan oleh penyampai. Penyampai juga boleh memakai pakaian yang sepadan dengan tema majlis, seperti pengacara majlis boleh memakai baju yang mengikut tema di dalam majlis perkahwinan. Dan yang terakhir pula ialah suara. Penyampai atau penutur perlu mempunyai kelantangan sewaktu bertutur agar audiens dapat mendengar apa yang dibicarakan dengan jelas. Selain itu, penyampai juga perlu mempunyai nada ketika bercakap. Ini dapat dikaitkan apabila penyampai sedang membaca teks seperti pembaca berita kerana membaca dengan intonasi dapat memberi audiens faham tentang sesuatu ayat dengan mudah. Penyampai juga perlulah mengawal kelajuan ketika bertutur dan perlu mempunyai jeda agar mudah difaham audiens serta menyebut perkataan dengan jelas dan betul seperti menggerakkan bibir dan rahang bagi mengelakkan salah faham perkataan yang ingin disampaikan. Ini merupakan salah satu contoh bagi bacaan mekanis di mana penyampai menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul seperti dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Kesimpulannya, aspek keterampilan. Hal ini dapat dibuktikan berdasar simulasi yang ditunjukkan sebentar tadi. Oleh itu, kita seharusnya menggunakan keempat-empat aspek ini semaksimal yang mungkin dengan betul agar penyampaian yang dilakukan mudah dipahami. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sebelum itu, saya akhiri perbincangan kami pada hari ini dengan serangkap pantun.
Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. I've been searching for this all my life.